Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Bersama Cikgu Syairah. So, untuk topik hari ini, Cikgu nak bincangkan tentang penggunaan konsep uplay. Apa itu uplay? Uplay ni sebenarnya ringkasan daripada kita punya klasifikasi perakaunan. Bagi para pelajar yang masih tak tahu lagi apa itu klasifikasi perakaunan, boleh rujuk kepada video yang Cikgu dah pernah sediakan sebelum ni. Scan je dekat QR code yang Cikgu dah sediakan. Okey, so dekat dalam tu Cikgu dah explain, Cikgu dah terangkan mengenai klasifikasi perakaunan. Okey, so untuk hari ini Cikgu nak tekankan dulu tentang penggunaan konsep uplay. So uplay ni sebenarnya datang daripada perkataan aset, belanja, liability, equity pemilik dan juga hasil. Tapi kenapa dia jadi uplay? Dia jadi uplay sebab kita susun dia supaya dia berada di bahagian debit dan berada di bahagian kredit. Kita nak masukkan dia dalam debit dan kredit. Item, aset dan belanja kita masukkan di bahagian debit di sebelah kiri. Manakala item, liability, equity pemilik dan juga hasil kita masukkan di bahagian kredit. Sebab tu klasifikasi perakaunan ini kita susun dia jadi uplay supaya para pelajar lebih mudah ingat susunan untuk kita masukkan debit dan kredit dia. Okey, jom kita tengok satu per satu apa maksud uplay ni. Okey, ini adalah susunan uplay jika kita masukkan di dalam account dalam bentuk T kita. Okey, so apa-apa item yang berkaitan dengan aset dan belanja kita masukkan di bahagian debit lah. Kalau dia ada baki awal kita masukkan di bahagian debit. Sebab tu kita asingkan jadi uplay. Dan item-item, liability, equity pemilik dan juga hasil kita masukkan di bahagian credit account kita. Dalam ledger ataupun account kita lah. Okey. So tengok dulu aset. Bila kita kena masukkan di bahagian debit? Kalau aset kita bertambah, kita perlu catatkan di bahagian debit. Okey, cikgu ulang. Kalau aset kita bertambah, kita perlu catatkan di bahagian debit. Kalau aset kita berkurang, kita catatkan di bahagian kredit. Contoh urus niaga yang menambahkan aset adalah apabila pemilik membawa masuk perabot. Contoh, pemilik membawa masuk perabot sebagai modal tambahan. So, perabot itu merupakan aset. Jadi, bila kita buka akaun perabot, kita perlu catatkan di bahagian debit. Kenapa? Sebab perabot bertambah. Aset bertambah. Okey, tengok pula untuk belanja. Akaun belanja sama macam akaun aset. Kalau bertambah, kita catatkan di bahagian debit. Contoh belanja adalah bayaran gaji. Pemilik membayar gaji pekerja sebanyak 500. So, gaji itu merupakan belanja. So, bila gaji bertambah, kita perlu catatkan di bahagian debit juga. Itu untuk aset dan juga belanja. Okey, seterusnya kita ada liability. Liability kedudukannya bila bertambah, kita akan catat di bahagian kredit. Contoh perkara ataupun urus niaga yang menambahkan liability adalah perniagaan membuat pinjaman bank sebanyak RM10,000. Pinjaman merupakan liability. So, bila pinjaman bertambah, kita catatkan di bahagian kredit. Okey, kenapa? Sebab dia duduk di bahagian kredit. Tadi LEH tadi dia duduk di bahagian kredit. Equity pemilik pula sama macam liability, bila dia bertambah kita perlu catatkan di bahagian kredit juga. Contoh urusan niaga yang menambahkan equity pemilik adalah pemilik membawa masuk modal tambahan ke dalam perniagaan. Jadi modal itu merupakan equity pemilik. So, bila pemilik membawa masuk modal tambahan, bermaksudnya dekat situ modal dah bertambah. So, modal bertambah kita akan catatkan di bahagian kredit. Okey, seterusnya kita ada hasil. Okey, hasil contoh, hasil pun sama, kita akan catatkan di bahagian kredit jika hasil itu bertambah. Contoh hasil adalah diskaun diterima. Okey, perniagaan menerima diskaun daripada akaun belum bayar.
Okey, kita beli barang dekat kita punya pelanggan. Kita beli barang dekat kita punya pembekal. Pembekal bagi kita diskaun. Itu merupakan hasil dalam perniagaan. Jadi, bila hasil kita akan catat, hasil bertambah, kita akan catatkan di bahagian kredit. Okey, para pelajar. Okey, cikgu bagi contoh dekat awak. Contoh yang pertama, dia bagi dekat sini, Haikal membeli alatan pejabat berharga RM500 secara tunai untuk kegunaan pejabat. Okey, bila kita nak masukkan dalam akaun, kita kena kenal pasti apa akaun yang terlibat. Kalau dekat sini ada dua akaun yang terlibat, iaitu akaun alatan pejabat dan juga akaun tunai. Okey, Haikal ni dia beli alatan pejabat. So alatan pejabat dia bertambah. Alatan pejabat merupakan aset. So ingat tadi kita punya uplift, kalau aset bertambah, kita catat di mana? Yes, aset bertambah, kita catatkan di bahagian debit. So awak kena buka akaun dan awak catatkan awak catatkan akaun alatan pejabat di bahagian debit sebanyak RM500. Kenapa? Sebab kita beli alatan pejabat kita dah bertambah. Aset bertambah di bahagian debit. Akaun yang kedua yang terlibat adalah akaun tunai. Tunai pun aset juga. Tapi dekat sini tunai kita dah berkurang sebab Haikal dia beli alatan pejabat guna duit dia, guna tunai. So bila kita beli barang, kita bayar barang tersebut menggunakan duit kita, jadi duit kita itu dah berkurang, tunai dah berkurang, aset dah berkurang. So bila aset berkurang, kita akan catatkan di bahagian kredit. So awak buka akaun tunai dan awak catatkan RM500 tersebut di bahagian kredit. Okey pelajar? Cikgu bagi pula contoh yang kedua. Okey. Membeli perabot secara kredit daripada syarikat ABC bernilai RM7,000. Okey. So dekat sini macam biasa kita kena kenal pasti dulu akaun apa yang terlibat. Okey, kalau kita tengok daripada ayat ini, dia bagi tahu membeli perabot secara kredit. Secara kredit itu bermaksud secara hutang. Daripada siapa? Daripada syarikat ABC. So, dekat sini syarikat ABC itu merupakan kita punya akaun belum bayar. So, bila akaun belum bayar, dia merupakan liability lah. Kita hutang dengan syarikat ABC sebab kita beli perabot secara kredit. Okey. So, akaun yang pertama yang terlibat adalah akaun perabot. Perabot merupakan aset. Kita beli perabot, jadi aset kita akan bertambah. So, bila aset bertambah, ingat balik konsep uplift, aset bertambah akan duduk di bahagian debit. So kita catatkan akaun perabot RM500. Oh sorry, 500 dekat sini ada tersilap sikit. Dia punya amount dia dekat sini. Okey, dekat sini sepatutnya 7,000 lah. Okey, tersilap dekat sini. Sepatutnya awak catat dekat sini akaun perabot RM7,000. Okey. Dan untuk syarikat ABC macam cikgu bagi tahu tadi, dia merupakan kita punya akaun belum bayar. ABB ini merujuk kepada akaun belum bayar. So bila akaun belum bayar, liability bertambah. Hutang kita bertambah dengan syarikat ABC ni. Okey, sebab kita beli secara kredit tadi. So kita berhutang dengan syarikat ABC, hutang kita bertambah, liability bertambah. Okey, ingat balik konsep uplift, lift duduk di bahagian kredit. So bila liability bertambah, kita perlu catatkan di bahagian kredit. So kita buka akaun belum bayar syarikat ABC dan catatkan sama juga amount RM7,000. Dekat sini RM7,000, okey, bukan 500. Ni tersilap dekat sini. So dekat sini merupakan RM7,000 syarikat ABC, kredit RM7,000, akaun perabot debit RM7,000. Okey pelajar, so cikgu harap para pelajar boleh fahamlah konsep uplift ni. Kenapa? Sebab konsep uplift ni sangat-sangat penting, terutama sekali kepada pelajar tingkatan 5 yang masih lemah lagi. Okey, kalau awak dah mahir konsep uplift ini, insya-Allah awak boleh
mudah untuk awak menjawab penyata keuangan, mudah untuk awak menyediakan awak punya akaun perdagangan dan untung rugi, mudah juga untuk awak menyediakan penyata kedudukan keuangan. So para pelajar, konsep ini sangat-sangat penting. Konsep UPLIH ini sangat-sangat penting supaya pelajar boleh mahir untuk menjawab prinsip perakaunan, terutama sekali tentang penyata keuangan. Okey pelajar, so itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah untuk video seterusnya, cikgu akan share lagi, cikgu akan kongsi lagi banyak tentang prinsip perakaunan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.